أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله آمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والسليم وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم افتح علينا حكمتك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين يا فتاح يا عليم افتح قلوبنا فتوح العارفين وارزقنا فهم النبيين وإلهام الملائكة المقربين اللهم نوّر بكتابك أبصارنا واشرح به صدورنا واستعمل به أبداننا واطلق به ألسنتنا وقوي به أجناننا واسرع به أفهامنا وقوي به عزامنا بحولك وقوتك فإنه لا حول ولا قوة إلا بك يا أرحم الراحمين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واhlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'd. Sekali lagi kita mulakan dengan mengucapkan kesyukuran kepada Allah Subhanahu Wa Taala yang telah mengaturkan kita untuk menyambung pembelajaran kita setiap minggu daripada pagi Isnin hingga pagi Jumaat ya. Kita telah sampai pun ke pagi Jumaat ya, dan biasanya hari Sabtu, pagi Sabtu dan pagi Ahad kita bercuti, beristirahat ya, dan kita adakan kelas ni pada pagi Isnin hingga pagi Jumaat saja ya, insyaAllah. Alright, so saya mutekan dulu ya mikrofon tuan-tuan dan puan-puan seperti biasa untuk mengelakkan kalau ada gangguan daripada bunyi luaran tu. Jadi kita mutekan dulu, walau macam mana pun tuan-tuan boleh unmute-kan ya mikrofon kalau ada apa-apa soalan. Untuk sesi pagi ini dalam masa setengah jam dari 7 suku hingga 7.45 pagi. Okey, saya teruskan perkongsian skrin so that kita terus dapat berkongsikan bahagian ayat yang kita mau bincangkan ya pagi ini. Dan sedikit sebanyak semalam saya telah memperkenalkan ya bahagian yang kita nak pelajari dan kongsikan pagi ini. Saya share skrin dulu. So on the screen tu, di paparan skrin tu, tuan-tuan boleh lihat ayat yang ke-10 yang kita masih lagi bincangkan, bermula dengan kalimah fi, kalimah pertama, dan seterusnya ayat tu disambung kepada qulubihim ya, fi qulubihim maradun fazadahumullahu marada walahum azabun alimun bima kanu yaksibun. So sekarang ni kita dalam perbincangan bahagian walahum azabun alim ya. Kita bincangkan sekali sebab supaya kita melihat konteks kalimah-kalimah tu ya. Walahum azabun alim tu kita bincangkan sekali, iaitu kita dapat 3 kalimah ya. Walahum adalah kalimah satu kalimah, azabun satu kalimah, kemudian alimun pun satu kalimah ya. So bermakna apa yang Allah nak sampaikan, dan bagi mereka adalah azab yang pedih ya. Sebab tu kita kena bincangkan sekali. Jadi baru kita nampak konteks ya kalimah walahum. Kalau kita bincang walahum saja, dia seolah-olah macam tergantung mana dia ya. Jadi kita masukkan sekali walahum azabun alim. Jadi untuk membincangkan tu kita gunakan leksi logos seperti biasa ya. Leksi logos seperti biasa, dan kita akan menulis ketiga-tiga kalimah ni di dalam leksi logos tu ya. Okey, so kita terus buka leksi logos lah ya. Leksi logos keyboard ya. Okey, telah pun dibuka pun. Jadi kita menulis ya. Tuan-tuan, kita galakkan tuan-tuan belajar menggunakan leksi logos
keyboard ni sehingga mahir sebab memang banyak kita gunakan ya. Hampir setiap kali kita mengadakan sesi kelas ni, kita menggunakan keyboard ni ya. Jadi elok tuan-tuan dan puan-puan mengambil bahagian ya. Nanti admin kita saudara Muzik akan sharekan link ya di dalam chat box nanti untuk tuan-tuan mengikuti satu workshop. Kita akan ada workshop pada 27 hari bulan nanti ya, Khamis minggu depan. Pukul 2:30 petang ya, kepada siapa yang boleh melapangkan masa. Hari Khamis 27 hari bulan 2:30 petang hingga 4 petang kita akan mengadakan workshop secara praktikal yang kepada semua sahabat-sahabat QHS dan juga mereka-mereka yang mengikuti kelas ni untuk mengguna pakai QHS ni Lexilogos keyboard ni secara praktikal ya. Nanti saya akan tunjukkan macam mana nak menggunakan dalam workshop tu dan tuan-tuan akan akan ikut ya secara praktikal, tapi pastikan ya semuanya ada laptop lah. Sebab nanti kita akan pandukan menggunakan laptop ya dengan keypad, tab dengan phone pun boleh, tapi dia kurang kemas lah ya. So saya cadangkan cari laptop atau komputer untuk mengikuti workshop tu ya. Nanti insyaAllah admin kita akan bantu untuk akan sharekan link tu. Tuan-tuan boleh mendaftar ya untuk 27 hari bulan nanti ya, insyaAllah. Sekarang ni saya tunjukkan macam mana nak menaik walahum azabun alimun. Sampai itu saja ya. Dan bermula dengan waw. Waw sini baris atas ya, lahum lam baris atas ataupun lam fathah. Lepas tu hum adalah isim dhamir ghaibun muzakkar, ha baris depan dengan mim yang sukun. Ya, itu kalimah yang pertama di dalam rangkaian itu. Lepas tu azabun, ain baris atas. Lepas tu zal baris atas diikuti dengan alif dan ba yang dhammatain ya. Dhammatain, azabun. Lepas tu alimun. Alif ialah jangan gunakan alif ya, sebab alif tidak boleh dibunyikan dan alif tidak boleh mengambil baris. So kalau alimun tu ialah hamzah qata yang berkaki alif. Dipanggil hamzah qata berkaki alif. Lepas tu lam baris bawah dengan ya mad. Jangan tandakan, jangan bariskan ya ni sebab dia ya mad ya. Ya mad tidak mengambil baris dan dia tidak mengambil tanda sukun. Ya. Ali, kemudian mim adalah dhammatain. Okey. So ini saya besarkan sikit untuk okey, ini yang kita telah menaip tadi ya. So kemahiran menggunakan Lexilogos menaip ni tuan-tuan boleh praktis nanti selepas workshop tu. Apa-apa ayat saja ataupun kalimah ataupun apa-apa perenggan ayat, praktis menulis walaupun tidak melihat ayat itu ya, dan kita lepas tu tengok balik ya, apa yang kita type tu, tulis tu sama dengan penulisan di dalam Al-Quran ya, dan penulisan tu adalah mengikut Resam Osmani ya. Jadi ini contoh macam mana nak menggunakan keyboard ni untuk menaik perenggan yang kita tengah bincangkan tadi, iaitu walahum azabun alim ya. Okey. So dan kita akan akan buat penerangan kepada setiap kalimah ya di dalam perenggan ni. Dipanggilkan perenggan lah sebab dia sebahagian daripada ayat tu dia perenggan ni dibangunkan ataupun mempunyai 3 kalimah ya daripada ayat tu ya. Kalau tuan-tuan nak check balik 3 kalimah tu, kalimah yang keberapa ya? Ini yang pertama, kedua, ketiga, 4, 5, 6 dan 7. So bermakna sekarang ni kita membincangkan kalimah yang ketujuh
ke-8 dan ke-9 sekali, ya. 7, 8 dan 9. So kita mulakan dengan walahum dulu, ya. Kita pecahkan dia kepada komponen dulu. So balik kepada leksi logoh tadi. Leksi logoh ni banyak sangat membantu tuan-tuan, ya. So saya sangat galakkan tuan-tuan untuk mahirkan dia. Kalau belum mahir tu, bagi tuan-tuan dan perempuan yang belum lagi mendaftar ke workshop tu, nanti bila dapat link daripada admin kita, daftarkan diri, ya. Okey. So kita buat, kalau nak buat rujukan, kita letaklah, ini adalah dalam rujukan ayat yang biasa kita buat, ayat yang ke-10, ya. Dan kita mulakan dengan walahum dulu, ya. Walahum kita bawa ke sini, pastekan dia, ya. Kita sekarang ni nak buat apa? Ya, nak buat, pertama sekali tuan-tuan kena buat apa? Komponen dulu, pecahkan dia kepada komponen, ya. Sebelum memberi penerangan sepenuhnya tu, pecahkan dia kepada komponen dulu, ya. Maknanya walahum ni, apakah komponen-komponen dia? So kita nak pecahkan, tuan-tuan copy dan paste, lepas tu asingkan komponen-komponen. Yang sebenarnya di sini ada 3 komponen, ya, iaitu waw dengan lam dengan home. Itulah komponennya. Jadi masukkan tanda campur, ya, untuk menunjukkan yang kalimah ni adalah dibangunkan daripada 3 komponen, ya. Kalau nak nak spacekan sikit pun boleh, ya. Sebab kita nak memberi penerangan kepada komponen-komponen tu, ya. Ada 2-3 cara kita boleh menerangkan, ya. Kita boleh melabelkan ataupun menerangkan setiap komponen tu dengan teks teks rumi, ya. Dan kita letakkan penerangan tu di bawah setiap komponen. Kemudian setelah siap tu kita buat buat penyataan yang kata, ya. Buat ayat penyata untuk menerangkan komponen tadi dalam bentuk ayat. Pertama kita buat dalam bentuk grafik, ya. Grafik itu mana apa? Labeling, ya. Wow, di sini tuan-tuan dan puan-puan cuba tengok konteks ayat dia. Cuba tengok konteks untuk menentukan wow ini, ya. Wow ini, kita pergi kepada ayat Al-Quran tadi. Kita tengok, ya. Walahum ialah menyambung cerita sebelumnya, iaitu fi qulubihim maradun fazadahumullahu marada. Jadi Allah kata di dalam hati mereka itu terdapat satu penyakit, maka Allah menambah, ya, penyakit-penyakit itu menyebabkan mereka ni dalam keadaan berpenyakit, ya. Sebab kemudian Allah sambung lagi, walahum azabun alim bima kanu yaksibun. Tu bermakna apa? Ini adalah sambungan kepada perenggan yang pertama tu. Sambungan ni dia banyak konteks, ya. Satu sambungan yang biasa kita panggilkan istinafiyah, ya. Istinafiyah. Cuba kita tengok wow ni dalam beberapa maklumat, ya. Yang berapa maklumat, iaitu kita tekan di sini, kita akan dapat lihat di sini apa dikata. Wow ni adalah partikel permulaan. Dia silap hija ni, bukannya permulaian, ya. Dia adalah permulaan. Partikel permulaan ni biasanya dinamakan dalam bahasa Arab dia waw istinafiyah, ya. Waw istinafiyah. Ini kalau tuan lihat pun sama, ya. Dia ada 3 komponen. Ada waw, ada la, ada hum, ya. So ini pun sudah boleh membantu kita, ya, untuk mengenal tadi, ya. Yang pertama dia katakan waw tu partikel permulaan. Maksud dia tu waw istinafiyah. Okey.
Yang keduanya dia kata kat sini kata depan. Ini tak berapa clear lah ya. Awal digital ni bagus membantu kita tapi kadang-kadang dia pun tak berapa jelas ya. Sedangkan la tu adalah harfun jar. Ya, harfun jar. Itu yang jenis yang sebenarnya. Dia kata kata depan tu susah kita nak faham ya. Apa maksudnya kata depan? Kata depan ni yang paling dekat kita boleh boleh teka lah ya, sebab kita tak tahu dia apa yang maksud kata depan tu. Iaitu prefix. Prefix partikel. Itu maksud dia kata depan. Atau prefix word. Perkataan awalan. Itu bahasa Melayu dia kalau kata depan. Ya, tapi dia tidak tepat. Ya, kita nak menerangkan dalam yang lebih tepat daripada itu, iaitu dia adalah kata sendi sebenarnya. Ya. So kata sendi adalah lebih baik daripada kata depan. Ya. Dan komponen ketiga ialah home. Kata ganti orang. Ya. Dia kata kata ganti orang. Okey dah tu, tapi masih lagi tidak mencukupi untuk membantu kita betul-betul mengenal kalimah. Sebab kata ganti orang ni ialah pronoun. Ya, pronoun ni dia banyak. Yang mana satu? Ada orang pertama, orang kedua, orang ketiga. So semua ni perlu dibahaskan dengan baik. Ya, supaya kita uh, mengenali kalimah-kalimah tu dengan betul-betul baik. Ya, kita tak mahu separuh jalan. So macam ni, macam penerangan dia separuh jalan saja. Ya. Dan dia bagikan dalam bentuk terjemahan dia ialah dan untuk wow, bagi ni untuk lam, mereka adalah home ya. So ini sedikit sebanyak boleh membantu kita tetapi masih lagi tak cukup ya. Jadi QHS Academy nak bagi pada tuan-tuan yang perempuan yang terbaik ya, bukan yang separuh jalan ya. Sebab tu kita kupaskan dengan cara yang lebih terperinci ya. What can we see message? Jumpa di sana nanti insyaAllah. Okey, ini apa uh, daripada saudara muzik kita untuk menjemput tuan-tuan yang belum lagi mendaftar ya kepada kepada ni kepada workshop nanti ya. Semua link ni telah disediakan tuan-tuan. Apa saja nanti ya, tekan kat link tu dan daftar kat situ. Okey, sekarang ni cuba kita lihat pula ini menggunakan yang ni yang tuan-tuan lihat ni ialah apa? Al-Quran tafsir dan perkata yang hijau ni ya. Al-Quran tafsir dan kata, dia kata partikel permulaan bahasa Melayu dia ya. Cuba kita lihat digital Quran yang kedua iaitu Quran Corpus ya, Quran Corpus pula iaitu qurancorpus.com. Kita pergi ke cari ayat tadi iaitu surah Al-Baqarah ayat yang ke-10 dan kita tekan go di sini. Kita cari kalimah walahum ya, walahum yang ni ya. So cuba tengok di sini apa yang dia cerita kat sini. Dia kata kat sini ialah waw istinafiyah. Ya, itu Arab dia. Waw istinafiyah. Untuk waw. Kemudian lahum tu adalah sebenarnya pertalian yang dipanggilkan jar wa majrur. Ya. Dia ada dua yang diceritakan di sini. Pertama waw tu ialah waw istinafiyah. Waw istinafiyah adalah waw yang mengatakan menyambung cerita, tapi dia tidak menyelaraskan. Kalau waw yang menyambung dan menyelaras tu kita panggil dia waw atifah ya. Lepas tu lahum tu dia kata jar wa majrur. Di sini pun dia bagi kepada 3 komponen juga, iaitu pertama komponen waw ni ya, yang dia katakan sebagai REM ya. Dalam bahasa Inggeris dia kata REM tu apa dia? Prefix resumption particle. Prefix
resumption particle. Partikel permulaan lah, sebagaimana digital Quran dan tafsir tadi menerangkan kita partikel permulaan, ya. Dalam bahasa Arab dia ialah waw istinafiyah. Kemudian komponen yang kedua ialah lam. La tu yang warna merah tu sebenarnya dia labelkan sebagai P. P ni merujukkan kepada apa? Ya, merujukkan kepada preposition. Yang ni, ya. Preposition. Dan preposition tu dia sekalikanlah lam. Preposition lam. Itu dipanggilkan, bahasa Arab dia ialah harfun jar. Ya, harfun jar yang ni. Harfun jar. Itulah lam. Ya. Harfun jar. Kemudian dia ada komponen yang ketiga iaitu hum. Ya, komponen yang ketiga hum tu dia katakan apa? P-R-O-N ialah pronoun. Ini komponen yang ketiga. So pronoun diceritakan di sinilah, iaitu dia kata third person masculine plural pronouns, personal pronoun. Ya, third person masculine plural personal pronoun. Ya. Okey, third person apa dia? Third person ialah orang ketiga. Arab dia ghaibun. Ya, lepas tu masculine ialah lelaki. Arab dia muzakkar. Plural tu jamak, ramai. Personal pronoun tu ialah isim dhamir. Itulah yang diceritakan di sini, ya. Bermakna dia kata yang ini adalah isim dhamir, ghaibun, muzakkar yang jamak. Itulah, ya, penerangan dalam corpus.com ni, ya. Itu dia banyak membantu kita, ya, untuk belajar mengenal komponen-komponen, ya. Okey, cuma saya nak buat perubahan sedikit, ya. Walaupun kita menggunakan bahan rujukan, tetapi kita mesti puas hatilah, ya. Kalau kita tak puas hati, jangan guna maklumat yang digunakan tu, tapi kita perhalusi lagi, ya. Maksud saya ialah yang diceritakan ni sudah betul. Jangan kita kata salah pula, tidak, ya. Dia tidak salah. Tetapi kita boleh perhalusi lagi dalam konteks ayat tu, ya. Dalam konteks ayat tu kita perhalusi lagi. QHS Academy dia biasanya dia tidak mengikut 100%. Ya, kalau penerangan tu tidak begitu baik. Maknanya apa yang kita buat, kita panggilkan dalam bahasa Inggeris ialah adopt and adapt. Ya, kalau kepada tuan-tuan yang biasa buat research, buat kajian, ya, buat thesis, membuat penulisan artikel dalam bahasa Inggeris, kita panggilkan tindakan itu adopt and adapt. Adopt and adapt apa dia? Kita terima pakai apa yang diberikan kepada kita, tapi kita akan tambah baik lagi. Itu dipanggilkan adopt and adapt. Itulah approach QHS Academy, ya. Kita boleh merujuk, tapi kita boleh tambah baik lagi maklumat tu untuk kebaikan peserta-peserta yang mengikuti program kita, ya. Saya pun nasihatkan kepada tuan-tuan dan puan, apabila buat rujukan jangan terima sebulat-bulat, ya. Kena buat critical thinking, ya. Buat analisis sikit, ya. Adakah dia terbaik? Kalau terbaik kita adopt. Tetapi kalau dia kurang baik, kita tambah nilai dia. Itu dipanggilkan adopt and adapt. Terima dan ubah suai, ataupun terima dan tambah baik. Itu dalam bahasa Melayu dia, ya, approach yang digunakan oleh QHS Academy dalam mengkongsikan ilmu-ilmu pembelajaran Al-Quran, ya. Kita nak yang terbaik. Jadi apakah yang kita nak tambah baik? Tuan-tuan lihat sini, waw istinafiyah ni sudah betul, ya. Dalam konteks dia sudah betul, tetapi dia boleh ditambah baik lagi dalam konteks ayat itu. Apa yang dimasukkan, ya? Dimasukkan ialah dia yang lebih baik kita gunakan waw sababiyah, bukannya waw istinafiyah.
Kalau waw istinafiah ni sudah betul. Kalau daripada 10 markah tu saya akan bagi 6 markah. Ya, daripada 10 markah tu saya akan bagi 6 markah. Maknanya dia sudah betul. Melebihi daripada 50% dah ya. Tetapi yang lebih baik dia adalah waw sababiyah. Kalau tuan jawab waw sababiyah, saya akan bagi 10/10 untuk waw tu. Itu yang saya nak kata, saya nak adopt and adapt. Ya, terima dan ubah suai. Ubah suai itu maknanya kita tambah baiki lagi ya. Jadi dalam penerangan nanti saya akan masukkan bukannya waw istinafiah tapi waw sababiyah ya. Sekarang saya akan terangkan kenapa kita namakan dia waw sababiyah dan bukannya waw istinafiah. Okey, saya clearkan drawing ni dulu, pergi kepada leksi logos. Tak, kita pergi kepada ayat tu dulu ya. Ayat tu kenapa kita namakan dia waw sababiyah. Okey, cuba tuan tengok ni ya. Fi qulubihim maradun fazadahumullahu marada. Dah lengkap satu cerita. Okey. Cerita okey, saya kotakkan dia supaya tuan-tuan dapat mengikuti, iaitu dia bermula dari sini satu cerita lah. Ya, sampai ke marada. Kemudian Allah nak sambung ya. Allah nak sambung dengan walahum azabun alim dan seterusnya. So ini cerita yang kedua lah. Menyambung cerita yang pertama, yang tu dipanggilkan sambungan ataupun musta'nifah ya. Jumlah musta'nifah. Ayat sambungan. Sudah betul ya. Tetapi kalau kita tengok konteks yang lebih tepat ialah sambungan ayat kedua ni, perenggan kedua ialah disebabkan oleh yang pertama. Ya, disebabkan oleh cerita pertama tu di mana apa dia? Disebabkan mereka tu dalam keadaan berpenyakit tadi, disebabkan oleh perbuatan mereka tu yang ada penyakit dan Allah tambah penyakit tu. Jadi cerita yang pertama ni menyebabkan berlakunya cerita yang kedua. Jadi apa hasilnya ialah Allah bagi mereka azab yang pedih. Itu dinamakan sababiyah. Jadi makna waw ni dibandingkan antara istinafiah dengan sababiyah, so sababiyah adalah lebih tepat ataupun lebih memberi makna kepada konteks itu dengan lebih kemas berbanding dengan istinafiah. Ya, itu yang saya nak tuan-tuan ambil perhatian ya. Maknanya kita nak bukan setakat nak memberi maklumat yang kata yang cukup saja, tapi nak memberi maklumat yang terbaik ya, supaya dia akan memberi konteks makna kepada kalimah tu di dalam ayat tu dengan lebih baik ya. So saya tidak akan gunakan istinafiah dalam perkongsian, saya akan gunakan waw sababiyah. Nah, sababiyah tak susah untuk tuan-tuan memahami sebab dia daripada perkataan sebab. Ya, maknanya waw yang bersebab. Waw maknanya mesti ada sesuatu berlaku yang menyebabkan sesuatu. Cerita A mengaitkan cerita B dengan menyebabkan cerita B berlaku. Itu yang dipanggilkan waw sababiyah. Ya. Jadi dalam leksi logos saya akan memulakan penerangan di leksi logos tu waw ni saya akan kata dia waw sababiyah ya, dan bukannya waw istinafiyah ya. So kalau saya gunakan teks Rumi tu, saya akan tulis di bawah ni untuk penerangan kepada kita. Saya akan tulis waw. Hijau waw ialah W-A-A-W. Itu Rumi kepada waw ya. Complete dia ialah wawun. Wawun. Tapi kita tak tulislah wawun ya. Sebab kita waqafkan dia punya waw. So waw tu kita panggilkan waw sababiyah. Ya. Kalau tuan nak guna istinafiah sudah betul ya. Tapi yang lebih tepat ialah
waw sababiyah. Ya, waw yang menyebabkan, ya, disebabkan mereka itu berpenyakit dan Allah tambah lagi penyakit dalam hati mereka itu. Jadi itulah menyebabkan kenapa Allah mengazab mereka. Itulah dinamakan waw sababiyah. Ya. So kita arrowkan dia. Mana dia? Kita ambil arrow warna hijau. Ya. So ini yang waw sababiyah yang ni lah. Waw ni. So kita nak menerangkan komponen dulu. Untuk kita menerangkan satu kalimah tu, kita kena kenal setiap komponen dulu, ya. So waw sababiyah ni dia kita boleh beri makna dia sekali dalam dalam komponen ni iaitu kita apa masukkan sekali mana. Mana dia masih lagi sama, ya, dan jadi bila kita membaca terjemahan Al-Quran, ya, kalau setakat kita baca terus terjemahan, kalau kita tak kenal kalimah, tak boleh, ya, tak cukup. Sebab dia dan ni apa uh, istinafiah pun dia dan, sababiah pun dia dan, atifah pun dia dan juga. Sebab tu kita kena mengenal secara terperinci tu. Sebab kalau baca terjemahan semuanya dan. Jadi konteks yang sebenarnya kita tak dapat. Ya, so kita perlu uh, kenal dia, ya, iaitu yang ni kita kata tadi apa? Waw sababiyah, ya. Okey, sudah 7:47, ya. Okey, saya cuba habiskan komponen lah, ya. La ni apa dia? La adalah harfun jar. La ni adalah harfun jar. So kita typekan ke sini. Harfun jar, dia rumi dia jar ialah J-A-R-R. Harfun jar ni dalam bahasa Melayu dipanggil kata sendi. Okey, kata sendi, tuan-tuan nak gunakan satu perkataan, kata sendi atau perkataan ataupun dua-dua boleh. Ya, kita make it flexible, ya. Uh, Kata sendi sudah menjadi satu terminologi kalau kita gunakan satu perkataan, ataupun kita gunakan kata lepas tu sendi dengan space pun boleh juga. Ya, ya. Kita tak nak strict sangat, ya, tapi asalkan dia memberi uh, kefahaman kepada kita kata sendi. Dan kalau kita beri makna kepada la tu, apa dia? Bagi. Itu makna la tu, kata sendi. Itu untuk komponen yang kedua. Ya. Komponen yang kedua kita ketepikan sikit. Dan lepas tu kita letakkan arrow. Arrow warna hijau samalah, ya. Jadi harfun jar ni yang inilah. Ya. La. Itu komponen yang kedua. Okey, besarkan sikit apa ni supaya kata sendi itu dia tidak terpecah, biar dia dan satu. Kita adjust dia sikit. Harfun jar, okey, iaitu kata sendi yang memberi makna bagi, ya, bagi. Tadi waw tu adalah waw sababiyah yang bermakna dan, ya. Dan akhir hum ni kita terangkan sebagai komponen yang ketiga sebelum kita tutup sesi pagi ni. Kita ambil terangkan dengan teks dululah, ya. Iaitu kita tahu hum adalah isim apa tu? Isim dhamir, ya. Isim dhamir. Isim dhamir ialah kata ganti nama, dan isim dhamir ni adalah untuk orang ketiga. Jadi kita letak isim dhamir ghaibun. Ya, ghaibun. Ghaibun maknanya kalau nak bracketkan ialah orang ketiga. Ketiga. Itu maknanya ghaibun, ya. Orang ketiga ni apa? Sama ada dia ataupun mereka. Kalau seorang kita panggil dia, kalau dua orang kita panggil dia berdua ataupun mereka berdua. Kalau ramai kita panggilkan mereka semua. Itulah ghaibun. Dan dia ada jantina dia. Yang ini adalah untuk muzakkar. Ya, untuk orang lelaki. Kalau perempuan lain.
ya. Dan dia termasuk juga lelaki dan perempuan yang bercampur digunakan home juga, ya. Okey, dan kita letakkan bilangan dia iaitu jamak, ya, dia untuk ramai ni, ya. Dia adalah jamak, maknanya 3 orang ke atas lah, lebih pada 2, ya. Isim dhamir ghaibun, orang iaitu orang ketiga, muzakkar jamak, ya. Uh, dan ada tak dia sebab dia isim, ya, isim mesti ada apa? Mesti ada I'rab. i'rab dia. Ini i'rab apa ni? Siapa Majrur. boleh? Majrur. Majrur, betul. Yang majrur, ya. Majrur disebabkan apa? Disebabkan oleh la tadi. La tu adalah harfun jar, so dia akan sentiasa memajrurkan kalimah isim selepasnya, ya. So ini penerangan bagi komponen yang ketiga iaitu home, ya, untuk kita lihat dia dengan lebih jelas, ya. So ini saya arrowkan. Yang isim dhamir ghaibun orang ketiga tu muzakkar jamak adalah untuk komponen yang kita. So dia ada 3 komponen, waw, la dan home. Kita pecahkan untuk memberi penerangan dia, ya. Kita masukkan makna sekali, ya. Macam tadi kita masukkan makna wasababiyah, makna dia dan, harfun jar tu maknanya bagi, yang ni ialah mereka, ya. Itu straightforward. Saya percaya ramai tuan-tuan dan puan-puan sudah mengenali, ya. So makna majrur apa tu home tu ialah mereka. Jadi bila kita membentuk ayat, nanti kita akan masukkanlah makna tu, ya, sebab kita sudah kenal dia. Kita jauhkan sikit. Okey. Itu penerangan kepada komponen yang ketiga, ya. Kita sudah dapat 3 komponen tu dengan jelas. Wow apa dia, la apa dia, home apa dia, ya. Bila kita dah mengenal 3 penerangan ni satu-satu, setiap satu tu, nanti kita akan buat apa ni, penjelasan kepada komponen tu dalam bentuk ayat nanti, insyaAllah. Itu kita akan buat sambung hari Isnin lah, ya. Hari ini kita sudah sampai di hujung masa yang kita boleh simpan yang ni, ya. Kita simpan ni sebagai biasa dalam print screen. Dan yang ini saya copy supaya kita dapat menggunakannya lagi, ya, di hari Isnin nanti. Saya copy dia dan simpan dia di dalam apa, di dalam Word spreadsheet, ya. Spreadsheet Word tu kita akan ambil pergi ke desktop. Lepas tu kita ambil QHS Academy worksheet. Mana dia? Yang ni kan, template ni. Kita nak simpan semua bahan kita pergunakan dalam kerja kita, kita simpan di sini, ya. Supaya kita dapat guna pakai apa ni, bila-bila kita nak meneruskan perbincangan tu. So kita simpan di bawah ni lah. Tu walahum dengan komponen tadi sekali. Kalau kita nak gunakan hari Isnin nanti, ya, kita separatekan sikit dengan label macam tu, ya. Okay. So elok bawa ke bawah teruslah. Okay. Muka surat yang baru dan simpan dia. Dan kita boleh gunakan hari Isnin nanti, kita copy dan paste bawa ke Lexi Logos. So nanti bila tuan-tuan menghadiri workshop Lexi Logos tu, kita juga akan bimbing tuan-tuan dan perempuan nak menyalingkannya kepada apa, ya, nak buat salinan kepada worksheet Word tu untuk guna pakai lain kali. Dan juga kita juga akan buat berita macam mana nak menyimpannya di dalam apa, di dalam apa ni, screenshot, ya, screenshot nanti, ya, yang mana tadi saya betul dah tunjukkan. Kita buat print screen, kemudian kita cari dia dalam screenshot, ya.
Okey, bagi sekali lagi ingin kongsi dengan tuan-tuan dan puan-puan tu, kalau apa ni Saudara Muzi dah buatkan apa ni poster ya untuk workshop praktikal tu pada 27 hari bulan nanti ya. Jadi tuan-tuan bila klik dekat link tu nanti tuan-tuan akan lihat di poster tu dan ada tempat untuk mendaftar ya pada workshop 27 hari bulan ni ya. So kita nakkan kita target untuk workshop tu dalam 50 peserta ya. Selepas pada 50 peserta tu kita akan tutup lah. Ya, jadi mana tuan-tuan yang mahu menambah lagi kemahiran untuk menggunakan ni boleh daftar sekarang ya sebelum 27 hari bulan tu ya, insya-Allah. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Tadi apa jumlah yang sebelum wow tadi ada nama dan jumlah yang selepas wow tadi pun ada nama, tak dapat salin tadi. Jumlah Ya, ada nama sebelum wow dan selepas wow. dia jumlah sajalah, jumlah satu dan jumlah dua lah. Ya, Ayat namanya apa? ha? Ayat Kalau apa? nama Nama ada Ustaz cakap wow ayat wow tu sababiyah. bukan ayat the whole phrase, the whole frasa. Ayat tu Musta'nifah tu. Musta'nifah tu yang pertama sebelum. Musta'nifah yang kedua. Oh, yang kedua. So maknanya kalau ayat dia musta'nifah maknanya sambungan. Ya. Sambungan. Yang pertama? Yang pertama tu disambunglah. Setakat ni tak ada pula terminologi dia. Bukan musta'nifah alaih. Kalau nak guna pun boleh juga, tapi setakat ni tak adalah yang menggunakan cara tu, tapi nak guna boleh, tak ada masalah. Okay. Yang disambung ke atasnya kan. Musta'nifah alaihi pun boleh juga. Sebab konsepnya konsep yang sama. Yang disambung ke atasnya ya. Okey. Ya, so kalau tak ada apa-apa soalan lain kita sudahi di sini dahulu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma rahimna bil Qur'an waj'alhu lana imama wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma zakkirna minhu ma nusina wa 'allimna minhu ma jahilna wa rzuqna tilawatahu ana al-laili wa tarafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillah rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum minna wa minkum taqabbal ya karim. Terima kasih doktor. Assalamualaikum.